ومن الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر. قال الشيخ المسلم تعالى وعنا في الدار. Dan apabila minta tolong dengan orang yang menuangkan dia, maka sunat ia duduk orang yang menolong itu sebelah kirinya. Kerana bahawasanya terlebih menolong dan patut dan baik adab. Dan apabila minta tolong dengan orang yang menuangkan dia kan seorang, dan apabila minta tolong dengan sebab kalau tidak ada keuzuran, kalau ada keuzuran tak boleh kita nak tuangkan air wuduk dengan sendiri, maka tak mengapalah kita nak minta tolong dengan yang lain. Ada kalanya sampai tahap wajib pun ada, dengan sebab kita tak boleh nak bergerak. Maka sekiranya apabila ada kita kena minta tolong siapa-siapa yang menuangkan air wuduk kepada kita, maka tengok dia katanya, maka apabila minta tolong dengan orang menuangkan dia kan seorang, maka sunat duduk, ia tu tak nak. Maka sunat duduk. Maka sunat duduk. Ia tu tak nak. Maka sunat duduk orang yang menolong itu sebelah kirinya, sebelah kiri seorang yang uzur tadi. Jadi orang yang nak tolong tuang tu, sunat bagi dianya duduk sebelah kiri. Sebabnya sunat sebelah kiri, duduk sebelah kiri itu kerana bahawasanya terlebih menolong. Kerana bahawasanya duduk sebelah kiri terlebih menolong, mana terlebih senang untuk nak membantu, untuk nak tolong. Dan patut, yakni terlebih patut, terlebih layak, terlebih sepatut duduk sebelah kiri dan baik adab. Kalau mengikut di sebuah adab pun, orang yang nak tolong tu duduk sebelah kiri juga. Itulah. Dan setengah daripadanya dimulai membasuh itu pada pihak atas pada mukanya. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk. Setengah daripada sunat-sunat wuduk dimulai membasuh itu. Dimulaikan membasuh itu pada pihak atas. Kita mulai sebelah atas, tapi di mana? Pada muka. Jadi yang sunat pada ketika kita basuh mukanya ialah mulai sebelah atas, mulai daripada dahi lah. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Sebab disunatkan mulai basuh muka sebelah atas, mulai pada dahi. Sebab itu adalah perbuatan Nabi. Sebab mengikut cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Sunnah Nabi. Satu sebab boleh katanya sunat basuh muka pada pada sebelah atas, mulai pada sebelah atas tu satunya kerana mengikut perbuatan Nabi dan kerana bahawasanya terlebih mulia kerana bahawasanya
pihak atas. Nya rajak ke situ. Kerana bahawasanya pihak atas terlebih mulia daripada yang lain. Kenapa boleh kata dia terlebih mulia? Kerana ia pihak atas tempat sujud. Maka dahi itu tempat kita sujud dengan dia. Jadi maknanya di muka kitanya, sebab yang sentuh dengan lantainya, dengan sejadahnya ialah pada dahi. Maka dengan sebab itulah jadi dahi itu terlebih mulia daripada pipi, daripada dagu dan hidung dan sebagainya. Maka kita sepatut dimulai dengan yang mulia. Tempat yang mulia itulah, benda yang mulia itulah kita diduluikan dengan dia. Maka dengan sebab dahi, tempat jatuh sujud dengan dia, maka sebab itulah kita sunat basuh muka mulai di situ. Mulai pada dahi. Itu masalah basuh muka, disunatkan kita basuh mulai daripada sebelah atas. Itu kalau muka. Dan pada dua tangan. Dan pada dua tangan, yakni dan sunat dimulai basuh pada dua tangan. Kita tafsir gitulah. Dan pada dua tangan ini, dan sunat dimulai pada basuh dua tangan. Dan sunat dimulai pada basuh dua tangan dan dua kakinya. Dan pada dua tangannya, tangan orang yang mengambil wuduk lah. Dan sunat. Sunat dimulai pada basuh dua tangannya, tangan seorang yang mengambil wuduk, dan dua kakinya, dua kaki orang yang mengambil wuduk. Dimulai itu dengan anak jarinya, anak jari kaki, dua tangan dan dua kaki. Itu cara kita basuh. Basuh apa? Basuh tangan, basuh kaki. Maka kita mulai basuh di hujung anak jari naik ke atas. Jadi maknanya kalau tangan tu mulai daripada jari naik ke siku. Kalau apa dia? Kalau kaki tu mulai pada jari naik kepada dua mata kaki. Itu caranya begitu. Jadi tengok, tiada dimulai daripada sikunya dan dua mata kakinya. Tiada ni tiada disunat. Tiada yakni tiada disunat. Tiada yakni tiada disunat dimulai daripada sikunya, siku seorang yang mengambil wuduk. Jadi mulai basuh daripada siku turun ke jari itu tak kena dengan cara sunat. Bahkan cara sunatnya kita mulai daripada jari naik sampai ke siku. Nak ambil sunatnya naik sampai ke bahu. Dan dua mata kaki, jadi tiada sunat kita mulai daripada dua mata kaki, dua buku lali, dua mata kaki. Jadi yang sunatnya kita basuh, ini masalah basuh sendirilah. Maka masalah kakinya kita mulai basuh daripada jari naik kepada dua mata kaki. Lepas tu kalau nak tambah sunat lagi naik sampai ke betis. Bahkan malaikat jika menuangkan dia akan seorang yang mengambil wuduk orang lain. Malaikat saat itu masalah, katanya kalau kita basuh tangan mulai daripada jari, kalau kita basuh kaki mulai daripada jari, itu ketika kita tuang sendiri. Kita ambil wuduk dengan secara sendiri, tidak minta tolong siapa-siapa yang membantukan kita. Tapi sekiranya kalau kita yang uzur, kita ambil wuduk, kena guna orang yang membantukan kita, yang menolongkan kita, maka caranya. Bahkan malaikat jika menuangkan dia orang lain. Kalau yang lain tu tolong tuangkan air kepada kita sebab kita ada uzur.
Sunat yakni maka sunat. Sunat yakni maka sunat dituangkan daripada dua mata kakinya dan pada kepala seperti itu. Sunat yakni maka sunat dituangkan daripada dua mata kakinya. Sekiranya kalau orang lain tolong tuang, maka yang sunatnya mulai daripada dua mata kaki turun sampai ke jari. Mulai di situ. Dan pada kepala, masalah kepala pula. Dan pada kepala dan disunatkan pada ketika menyapukan kepala. Dan pada kepala ini disunat pada ketika menyapukan kepala. Dan pada kepala maknanya disunat pada ketika menyapukan kepala permulaan mulai itu pada permulaan kepalanya. Jadi mana kita sapu mulai daripada ubun terus sampai ke belakang mengikut cara yang sebut dulu. Seperti barang yang telah terdulu sebutnya. Seperti cara yang disebut dulu, jadi kita letak tangannya begini, terus tarik sampai ke belakang. Jadi pada kepala tu kalau kita nak sapu seluruh kepala lah, maka sunatnya dimulai pada sebelah depan kepala, itu permulaan. Sebelah depan kepala ialah ubun. Tarik sampai ke belakang, sampai ke leher belakang. Dan setengah daripadanya. Banyak sunat-sunat wuduk ni sangat banyak. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk meninggalkan mempercikkan air yang daripada anggota. Yang ada pada anggota wuduk. Meninggalkan mempercikkan air yang daripada anggota wuduk. Ini air yang ada pada anggota wuduk. Jadi sunat meninggalkan percik. Jangan buat begitulah. Sunat kita jangan buat begitu. Buat mempercikkan air yang ada pada anggota wuduk. Jadi kalau tangan tu kita buat begini. Kita buat begitu jadi supaya air yang lekat-lekat kat tangan tu terkeluar. Terpisah daripada tangan. Kita gelebas. Itu maknanya mempercik. Itu maksudnya. Jadi maknanya selepas pada ambil wuduk jangan kita buat begitu dah tangan. Tangan kaki jangan kita buat begitu. Atau kalau di muka kita tarik buat. Sebab muka nak gelebah di muka tak boleh. Kita buat gini di muka tu jangan. Kita buat tu. Buat begitu. Itu tinggalkan. Sunatnya jangan kita buat begitu. Kalau kat tangan pun jangan kita buat begitu supaya air yang lekat-lekat tu terkeluar, terpisah daripada tangan. Itu jangan kita buat. Jadi yang naknya ialah kita biarkan air yang lekat-lekat pada anggota wuduk tu kita biarkan begitu sehingga dia tu kering dengan sendiri. Sebab apa boleh kata sunat kita jangan buat begitu kerana yang demikian itu mempercikkan air. Itu seperti melepaskan diri daripada ibadat. Kerana yang demikian itu kita buat begini untuk nak bagi air keluar daripada tertanggal daripada anggota wuduk kitanya, itu seperti ni seolah-olah macam-macam melepaskan diri. Melepaskan diri daripada ibadat. Macam kita tak nak ambil wuduk daripada ibadat. Jadi maknanya kita dah memanglah kita ambil wuduk memanglah basah anggota kita. Maka apabila kita buat begitu tu macam kita segan nak ambil wuduk. Maka macam katanya wuduk ni benda yang kita tak suka.
benda yang kita tak suka buat, benda yang kita segan nak buat. Sebab tu kalau air yang ada lekat pada anggota tu kita buang-buang. Begitu, maknanya rupanya tak nak suka kepada buat amal ibadat. Maknanya tak suka pada wuduk lah. Macam macam kalau kita pergi ke Mekah tu, orang-orang itu yang minta sedekah. Ya bergantung di tangan kita, bergantung di kaki kita. Biasanya kita buat begitulah untuk nak bagi lepas dia tu. Mana kita tak suka pada dia. Maka begitulah. Kalau kita buat begitu tu macam kita tak suka nak lepaskan diri kita, maknanya tak nak. Tak suka, berasa segan dengan perbuatan ambil wuduk. Maka itu adabnya tak kena dengan cara. Tidak beradab. Itu satu. Jadi maknanya biar begitulah, biarkan air wuduk itu kering dengan sendiri. Melainkan satu lagi. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk, setengah daripada sunat-sunat wuduk meninggalkan mengkeringnya. Dan setengah daripadanya meninggalkan kering air wuduk. Yakni disapu dengan suatu disapu, dilap dengan suatu. Jadi selepas pada kita ambil wuduk, kita gunakan tuala ke, mandil ke, apa dia, kita lapkan air yang ada lekat-lekat pada anggota wuduk untuk nak jadi kering. Itu tak itu makruh. Bukan sunatnya seperti tadi. Apa dia? Biarkan gitu. Biarkan air wuduk tu kering dengan sendiri. Sebab tu ada itu setengah-setengah orang tu apabila tetamu datang ke rumah dia, kemudian tetamu tu ambil wuduk, selepas pada ambil wuduk tu dia bagikan tuala untuk nak sapu. Nak sapu itu tak kena cara. Jadi maknanya kalau tak bagi kain tuala untuk tetamu kita sapu daripada air wuduk tu lebih comel lagi. Sebab itu membantukan dia pada mengerjakan yang makruh. Biarlah. Buat tak tahulah. Kalau ada tetamu datang ke rumah dia ambil wuduk, kita jangan bagilah tuala kepada dia. Sebab kalau kita bagi, dia pun kena guna. Sebab adabnya. Jadi sama-sama tolong-menolong di atas perbuatan makruh. Maka kita janganlah mengeringkan, melapkan air wuduk itu adalah makruh. Sunatnya kita biarkan air wuduk itu kering dengan sendiri. Itu maknanya, dan setengah daripadanya meninggalkan mengkering air wuduk. Yakni dengan disapu, yakni dilapkan dengan suatu, dengan kain tuala ke, dengan apa-apa benda sekalipun, kita janganlah bekas menyapu, disapu bekas air wuduk, air sembahyang wuduk lah, air wuduk tu lah. Jadi air yang ada lekat-lekat kat kaki, tangan, muka, kita biarkan gitu supaya air itu kering dengan sendiri. Kerana bahasanya ia bekas ibadat, kesan ibadat. Kerana jangan kita mengeringkan dengan sesuatu kerana bahasanya bekas air wuduk. Bekas mana kesan-kesan air wuduk yang lekat pada badan kita tu. Itu adalah bekas ibadat, kesan daripada kita buat amal ibadat. Sebab wuduk tu maklum setengah daripada ibadat. Maka apabila kita ambil wuduk, maka air yang lekat pada muka kita, pada tangan kita, pada kepala kita, pada kaki kita tu adalah kesan daripada ibadat. Itu kesan daripada ibadat, maka sebolehnya nak bagi dia tu berpanjangan ada kat badan kita. Selama supaya dia tu berpanjangan jadi saksi kepada kita, jadi saksi bagi kita pada akhirat nanti.
Sebab itulah apabila kita sujud apabila kita sujud di atas lantai, maka lantai itu berpasir. Ada pasir-pasir masalah, maka sekiranya ada lekat kat dahi, ada lekat kat dahi itu, maka sunat juga jangan kita buang. Jangan kita sapunya begitu. Supaya itu bekas kita sujud. Kesan daripada kita sujud. Malaikat dia gugur sendiri tak mengapalah. Maka sebolehnya kesan-kesan ibadat tu nak bagi lamu dia lekat kat badan kita. Seboleh-bolehnya. Sebab tu tak disunatkan kita buang gitu. Malaikat menegah daripada menegah benda itu tu menegah daripada kita sujud di atas lantai dengan sebab tebalnya, maka tak bolehlah. Seperti terlekat kertas, apabila kita sujud di atas kertas tu, apabila kita nak sujud balik mesti buanglah kertas itu sebab dia jadi halangan di antara dahi dengan lantai pula. Kalau tak mengapa tu biar begitulah. Malaikat ada keuzuran seperti kalau ada lekat kat dahi nanti orang lain gelak pula. Tu boleh nak kita nak buang tu sebab jadi satu perkara pula. Sekiranya kalau tidak ada keuzuran apa, tak jadi tak jadi nakal pulanya, maka kita biarkan begitu. Maka di sini pun demikian, kesan-kesan daripada ibadat sebolehnya nak bagi lamu dia ada kat badan kita. Sebab tu jangan kita sapu, jangan kita lap, jangan kita mempercik tadi. Kerana bahawasanya ia bekas ibadat. Disapu tu tadi dengan ketiadaan hajat. Jadi dengan ni takluk kepada disapu. Disapu tadi tu dengan ketiadaan hajat. Kalau tidak ada hajat kepada lap, kepada sapu, kita biarlah. Malaikat ada hajat, maka lain kiraan dia lah. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa hajat kepada mengeringkan, maka kita biarlah air wuduk tu kering dengan sendiri. Bukan dengan sebab kita sapu. Macam mana ada hajat? Maka jika dengan hajat, maka jika disapu dengan ada hajat, maka jika disapu dengan ada hajat, kita lap, kita sapu dengan secara ada hajat, seperti sejuk. Dengan sebab musim sejuknya kalau kita biarkan air wuduk ada pada anggota tu, jadi bertambah sejuklah kita. Maka itu tak mengapalah kalau kita nak lap. Atau takut terbang debu najis atasnya. Atau kita bimbang takut terbang debu najis atasnya, atas anggota wuduk. Sekiranya lebih-lebih laginya pada zaman dulu tu, biasanya jalan rayanya kat tembok tu biasanya lembu pun berjalan kat situ, manusia pun berjalan kat situ kalau zaman dulu. Kalau kat Mesir pun ada lagi, kawasan kampung-kampung tu ada lagi. Jadi maka sekiranya kat jalan tu ada debu najis, tai lembu apa semua, maka sekiranya kalau anggota kita basah, maka sekiranya apabila angin pupukkan debu-debu najis, dia akan lekat kat badan kita. Lagi pula badan kita pada masa tu, anggota wuduk pada masa tu dia basah. Apabila kena, dia lekat. Maka itu tak mengapalah kita nak mengeringkan dengan lap. Begitu. Atau lainnya. Lain daripada iaitu sejuk, lain pada takut terbang. Itu katalah mana-mana keperluan hajat kepada sapu tu, tak mengapalah. Seperti kita tetamu, kita ambil wuduk pada rumah kawan kita masalah, selepas pada ambil wuduk dia bagi kain tuala. Maka kalau kita tak guna jadi lain macam pula. Dia kata sombong, korang takut dia nak kata begitu, maka untuk nak jagakan adab dia, kita gunalah. Tapi tuan rumah tu janganlah jangan bagi. Masa-masa lepas pada dia ambil wuduk, sekiranya kalau tidak ada ajak apa, kita buat tak tahu gitulah.
Jangan bagilah kain tuala untuk dia sapu. Sekiranya kalau ada hajat, mana-mana hajat kepada sapu, kepada dilapkan, maka dia katanya tiada mengapa menyapukan dia akan air sembahyang. Air wuduk tu tak mengapa. Jadi maknanya tak makruh lah. Jadi begitulah. Nak kata haram, tak haram. Dah tak haram semata. Tapi tak makruh kalau ada hajat. Begitu. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk bergosok. Bergosok pada membasuh 3 kali pada anggota wuduk. Jadi setengah daripada sunat wuduknya kita gosok pada ketika kita basuh anggota wuduk. Gosok tu 3 kali. Basuh 3 kali, gosok pun 3 kali. Kita buat begitulah. Lalu naik atas, kalau tangan tu naik atas turun ke bawah, kita buat gitu. Kita sapu. Supaya memuaskan hati, katanya air dah merata segala anggota wuduk. Ini mazhab kita, tetapi ada setengah-setengah mazhab lain, tak salahnya mazhab Maliki, menyapukan, menggosokkan badan tu adalah wajib. Maknanya tidak sah wuduk kalau tidak gosok. Gosok tu bahasa Arab katanya imrarul yadi, melalukan tangan di atas anggota wuduk. Mana lalu naik atas turun ke bawah, begitulah. Itu gosok. Maka cara kita nak gosoknya macam mana? Cara kita nak gosoknya iaitu dibasuh 3 kali. Kemudian digosoknya 3 kali. Ini satu cara. Jadi kalau kat muka tu kita basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali. Tak gosok lagi. Basuh sekali, 2 kali, 3 kali, selepas tu gosok 3 kali pula. Jadi maknanya basuh 3 kali, gosok 3 kali. Maknanya didulukan basuh di atas gosok. Dibasuh 3 kali. Basuh muka bagi cukup 3 kali. Basuh tangan, jadi mana kalau muka tu, mana kita basuh muka bagi cukup 3 kali dulu, kemudian kita gosok pula 3 kali. Begitu. Kalau tangan pun samalah, kita basuh tangan 3 kali, bagi cukup 3 kali, kita gosok. Itu satu cara. Atau ni cara yang kedua. Atau tiap-tiap basuh digosok. Kemudian daripadanya yang tiap-tiap basuh digosok. Kemudian daripadanya kemudian basuh. Jadi basuh sekali, gosok sekali. Basuh sekali, gosok sekali. Basuh sekali, gosok sekali. Ini cara yang kedua. Basuh sekali, gosok sekali. Kalau muka tu kita basuh, sudah kita basuh, kita gosok. Sudah kita basuh, kita gosok. Begitulah. Basuh sekali, gosok sekali. Itu maknanya tiap-tiap basuh digosok. Digosok kemudian daripadanya kemudian basuh. Yang pertama afdal. Jadi gosok kali yang pertama tu lebih afdal daripada yang kedua, yang ketiga. Jadi peringkat dia tak sama lah pulaknya. Jadi sapu kali yang pertama, pada pertama kali itu, kali yang pertama itu yang lebih afdal pada kali yang kedua dan yang ketiga. Dan setengah daripadanya. Setengah daripada sunat wuduk
menyucur air dengan tangan kanan dan menggosok dengan tangan kiri. Setengah daripadanya ini kalau kita basuh muka, basuh kaki lah. Tapi ketika basuh tangan tak boleh nak buat begini. Pada masa kita basuh muka, kita basuh kaki. Dia katanya mencucur tu maknanya tuang lah. Tuangkan air dengan tangan kanan dan menggosok dengan tangan kiri. Sekiranya kalau kita pakai kendi, jadi maknanya tangan kanan tu kita tuang air, gunung untuk pegang kendi, untuk tuangkan air, kemudian tangan kiri kita gosok. Gitu. Tapi kalau ketika basuh tangan nak buat tak boleh lah. Mana nak pegang kendi lagi, mana nak tuang lagi, mana nak sapu lagi. Jadi ketika kita basuh muka tu caranya kita tuangkan air dengan tangan kanan, kita gosok dengan tangan kiri. Begitu juga kalau kita ambil wuduk kat kolah, kita ambil kalau dengan sebelah tangan tu kita ambil dengan sebelah kanan, kita tuang, kemudian gosok dengan sebelah kiri. Begitulah. Dan sunat menyegah, tak, salah. Dan sunat menyungguh-nyungguh membasuh tumit. Dan sunat, ni setengah daripada sunat wuduk lagi. Dan sunat, ini setengah daripada sunat-sunat wuduk. Menyungguh-nyungguh. Mana mengamati lah. Kita bersungguh-sungguh, menyungguh, bersungguh-sungguh, kita mengamati membasuh tumit. Sebab biasanya tumit tu, dia kulit pada tempat tumit tu dia tebal. Lebih-lebih laginya setengah-setengah orang tu jadi ada apa dia? Ada pecah-pecahan. Ada pecah-pecahan di situ pada tumit. Istimewa pula musim dingin, musim sejuk. Musim dingin, musim sejuk, dia udara tu jadi kering. Biasanya kalau kita apa dia? Kalau kita tuang sahaja tu, biasanya boleh jadi air tu tak nak lekat pada tumit sebab dia di situ kulitnya tebal. Lagi pulanya lebih-lebih lagi setengah orang tu kat tumit tu ada pecah-pecahan. Maka apabila kita basuh kaki, maka kita pentingkanlah, menyungguhkanlah, kita amati pada tumit kita. Apabila kita basuh, tengoklah. Jadi maknanya kita kena amati, jangan lepas-lepas gitu. Takutnya tak meratai air pada kat tumit. Sebab di situ boleh jadi kulitnya tebal, boleh jadi ada pecah-pecahan. Maka jadi pendek katanya, bukan sekadar di tumit sajalah, tempat yang agaknya susah nak meratai air padanya. Pada setengah-setengah orang tu, pada kat dua mata kaki tu. Sebelah luar tu biasanya duduk lama-lama tu, maka nak jadi keras di situ. Maka sekiranya kalau begitu, maka sunat kita amati. Sama juga kat siku. Kat siku di sini, apabila kita betul tangan tu, di sini jadi berlipat-lipat. Maka sekiranya maka kita nak basuh tu kita amatilah sikit. Sekiranya lebih-lebih lagi tu orang yang besar badan, apabila kita betul tangan tu dia nak jadi berlipat-berlipat di sini. Maka sunatnya kita amati. Jadi maksud di sininya tempat-tempat yang susah nak sampai air kepadanya. Maka tempat tu sunat kita mengamati, kita menyungguh, kita mengamati penting pada membasuhkan di situ. Supaya jadi memuaskan hati kita, katanya air dah meratai pada di situ. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk, banyak sangat. Dan setengah daripadanya menyapu 2 ekor matanya dan pohon keduanya. Ada ekor, ada pohon. Menyapu 2 ekor matanya, mata seorang yang mengambil wuduk, dan pohon keduanya, kedua mata. Menyapu tu dengan 2 telunjuk. Kita guna jari telunjuk.
Mana ni di sini. Di sini ekor. Ni hujung mata ni di sini itu panggil ekor mata. Di sini dekat dengan hidung. Dekat dengan hidung tu pohon mata. Itu dia panggil, sekarang orang panggil apa dah. Tapi rasanya dia terjemuh pohon tu terjemuh daripada bahasa Arab. Tapi janji kita tahulah, biarlah kalau bahasa kita panggil benda lain sekalipun, panggilan lain pun, tapi di situlah. Dua mata maknanya, dua ekor mata maknanya hujung mata sebelah luar. Gitu. Di sini. Hujung di sini. Hujung mata di sebelah ni, sebelah dekat dengan pipi ni. Maka itu dikatakan ekor dia, hujung dia. Maka antara dua batang hidung, maka di sini katanya pohon, humbi dia. Sapu tu dengan dua telunjuk. Jadi dua, kita sapu gitulah. Tapi 3 kali. 1, 2, 3, ke mana? 3 kali. Untuk nak jadi, sebab di sini pun dia boleh jadi kalau kita tak amati boleh jadi air tidak sampai ke situ. Apabila kita sapu tu jadi tentu dah air tu dah merata, dah sampai ke situ. Itu adalah satu sunat. Dan jangan ini, dan disunatkan bahawa jangan dan disunatkan ni masalah lain pula. Dan jangan ini, dan disunatkan bahawa jangan dikurangkan air wudu daripada 1 mud, 1 cupak. Dan jangan ini, dan disunat bahawa jangan dikurangkan air wudu daripada 1 mud. Jadi maknanya jangan kita jemakkan sangat. Jangan kita jemakkan air wudu itu sehingga kita guna tak sampai 1 mud. Dia boleh tu kalau kita guna air tak sampai 1 mud, 1 cupak sekalipun boleh kita masuk dalam botol dengan secara kita spray. Kita spray tu senang nak kata. Tapi jimat sangatlah air. Ada kalanya kalau kita basuh, kalau kita cebok jadi dengan secara sikit-sikit sana itu, boleh jadi air tu kita guna tak sampai 1 cupak. Maka itu adalah makruh. Jimatkan sehingga air tu tak sampai 1 mud kita guna, maka adalah makruh. Begitulah. Lepas tu yang nak bagi lebih kurangnya 1 mud. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Sunat jangan dikurang. Dia katanya, dan jika rata sekalian anggotanya, walaupun boleh meratakan sekalian anggota wudu dengan tak sampai 1 mud sekalipun, itu pun kena guna sampai 1 mud juga. Jadi walaupun dia pandai guna airnya, dia boleh jemakkan air pada meratakan segala wuduk daripada segala anggota wuduk daripada muka sampai ke kaki dengan guna air tak sampai 1 mud, 1 cupak sekalipun, maka itu adalah makruh. Sebabnya kita guna jangan kurang daripada 1 mud. Dan juganya jangan lebih. Tapi mana 1 cupak tu, jadi maknanya pada ambil wuduk kita guna air dengan 1 mud, 1 cupak. Tapi 1 cupak tu dengan secara lebih kurang. Bukan 1 cupak tu tak boleh nak lebih, tak boleh nak kurang. Jadi kurang sedikit, lebih sedikit tu tak mengapalah. Begitu. Dan sunat pula jangan berkata-kata ia. Jadi sunat pada masa kita ambil wuduk jangan kita bercakap. Jangan kita bercakap pada masa kita ambil wuduk.
Jangan kita bercakap jadi pantang daripada bercakap. Mulai pantang, apa dia? Daripada permulaan hingga kesudahan. Jadi mulai tinggal cakap, mulai pantang, mulai kita tak disunatkan kita bercakap tu mulai daripada permulaan wuduk sehingga kita sudah selesai daripada wuduk. Jadi mana selama mana kita tak selesai, kita dah mulai, selama mana kita belum selesai daripada ambil wuduk, maka sunatnya jangan kita bercakap. Jangan kita bercakap, melainkan ada hajat kepada bercakap. Itu bolehlah. Melainkan ada hajat kepada bercakap, ada darurat, ada hajat kepada bercakap, itu maka tak mengapalah. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa, sambil wuduk, sambil bersembang, sambil wuduk, sambil bercakap dengan kawan sebelah tepinya, maka itu adalah makruh. Jadi maknanya kalau tidak ada keperluan yang sangat, tidak ada hajat, tidak ada darurat, maka jangan kita bercakap pada ketika kita ambil wuduk. Begitu. Melainkan ada hajat. Nak jaga, nak jaga seperti kalau dalam kitab Arab tu dia katanya seperti kita tengok si buta berjalan nak jatuh parit masalan, atau nak jatuh dalam lubang ke masalan, boleh kita bercakap untuk nak jagakan dia. Begitu. Maka di sini pun boleh kita ambil satu perkaranya ialah makruh kita bagi salam kepada orang mengambil wuduk. Nanti kita bagi salam, dia kena jawab. Jadi maknanya tak sunat bagi orang mengambil wuduk tu bercakap. Tapi kalau orang bagi salam, kita kena jawab. Tapi dia boleh kita nanti jawab selepas pada tu. Begitu juga kalau jawab azan pun begitu juga. Jadi pada ketika kita ambil wuduk, boleh kita biarkan dulu. Jangan jawab pada ketika kita ambil wuduk, nanti selepas pada wuduk tu kita jawab balik. Dan sunat jangan menamparkan air ke muka, tak kala membasuh muka. Dan sunat jangan menamparkan air ke muka, tak kala membasuh. Jadi jangan kita buat begini. Kalau kita ambil air dalam kolah, dalam sungai ni, jangan kita naik. Ambil air, lepaskan air, naik ke muka. Jangan kita buat begitu. Jadi menampar tu buat begitulah. Jadi macam kita simbol. Kita ambil air, kita letakkan air, air tu dia datang kena ke muka. Maka itu makruh, kita ambil wuduk. Jadi nak basuh muka, ambil tangan tu sentuh dengan muka. Jangan kita letakkan begitu. Jangan kita kalau kat kolah tu senang nak buat, nak melepak ke sana tu. Tapi jangan. Kita masuk dekat air, kita buat gitu. Itu adalah makruh. Itu maksudnya menamparkan air ke muka tak kala membasuh muka. Ada banyak lagi sunat-sunat wuduk. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada katanya. Dan setengah daripadanya ghurrah dan tahjil. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.